Paparan malam ini, tangan mekanikal 3 dimensi memberi sinar baharu kepada anak kurang upaya. Objektif dia bukan untuk dia boleh menggenggam, tapi sebenarnya kita nak membina keyakinan diri pada mereka. Lori mini enjin Vespa, gerabak seberguna untuk peladang. Satu daripadanya kita untuk mengangkut buah dalam kebun, tanah yang becak apa semua, kita boleh angkut, boleh bawa keluar. Misi menghiburkan masyarakat melalui seni buih. Skudai, Johor. Di sinilah terletaknya kediaman Puteri Nordini Abdullah sekeluarga. Dia yang lebih mesra disapa Dini dibesarkan ibunya, Nurzaliza Ismail. Berusia 8 tahun, Dini seorang kanak-kanak kelainan upaya lantaran kudung sebelah tangan. Tangan kanannya tidak mendapat tumbesaran sepenuhnya seperti anak kecil yang lain. Ini kerana ada kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku ketika Dini dilahirkan dahulu. Lepas tu bila saya tengok sendiri, kebetulan kuasa Allah, dia sendiri yang tunjuk keluarkan tangan dia. Memang nampaklah, memang sejak orang kata kudung, memang daripada sejak akak beranakkan dia lah kan. Doktor kata memang dia disahkan terlilit tali pusat lah. Pada akak, Wak Imam macam mana sekalipun keadaan dia tetap anak akak. Akak terima apa je yang Allah bagi pada akak. Sampailah sekarang ni pun, walaupun kadang-kadang ada juga orang bertanya apa semua. Bagi akak benda ni macam, benda ni dah orang kata dah apa, Allah dah beri kita. Jadi apa pun orang kata ke, apa pun orang cakap pun, kita terima je lah. Dini dan kakaknya, Puteri Norania Eliza, pelajar sekolah kebangsaan Taman Skudai Baru. Dini, seorang kanak-kanak pendiam, lebih gemar bersendiri bersama kucing peliharaannya. Ini kerana dia satu ketika dahulu pernah diejek rakan sebaya di sekolah kerana fizikalnya yang berbeza berbanding normal. Macam, budak tu tangan tak ada. Tapi saya diam je. Kenapa adik diam je? Sebab Taman Desa, Kuala Lumpur. Sujana Muhammad Rejab hari ini sibuk memperbaiki rekaan tangan mekanikal terbaharunya. Sujana lebih dikenali sebagai Pak Su di kalangan keluarga dan rakannya. Dibantu perisian komputer 3 dimensi, Pak Su mahu memastikan tangan rekaannya ini lebih baik berbanding dengan yang terdahulu. Ini bagi membantu anak kecil seperti Dini keluar daripada sifat rendah diri mereka. Tangan tu, objektif dia bukan untuk dia boleh menggenggam, tapi sebenarnya kita nak membina keyakinan diri pada mereka. Tak semestinya rekaan tu mesti kena pegang sesuatu objek. Yang penting adalah
meyakinkan dia orang bahawa mereka pun setaraf dengan orang-orang normal. Setelah berpuas hati dengan ukuran dan reka bentuk tangan mekanikal terbaharunya, Pak Su ke makmal penyelidikan untuk bertemu rakan sekerjanya, Derek Ng. Ini rutin bagi dirinya, mendapatkan maklum balas bagi memastikan rekaannya relevan. Selain tangan mekanikal, mereka juga dalam proses mengeluarkan rekaan tangan elektronik ulung syarikat ini. Proses ini, satu inisiatif berterusan, Pak Su dan Derek tidak pernah berpuas hati dengan rekaan mereka. Tak semestinya bila dah R&D tu dia dah okey. Dia keep going. Bila dah ni rasa tak okey, kita cuba lain. Tapi apa yang kita dah buat, kita akan bagi pada kanak-kanak yang memerlukan untuk dia test. Dari situ kita tengok apakah kelemahan yang kita dah buat, and then kita baiki. Dan dia berterusan sampai bila-bila. Kru majalah 3 turut dibawa untuk melihat sendiri perkembangan rekaan tangan cetakan 3 dimensi Pak Su. Bukan sahaja tangan mekanikal dan elektronik, Pak Su turut mereka bentuk peralatan bantuan yang lain khusus untuk mereka yang tidak berkemampuan. Selain tangan 3 dimensi yang dibuat oleh Pak Su juga ada mereka bentuk satu lagi peralatan untuk membantu mereka yang kurang upaya, iaitu dinamakan klip tangan untuk bantuan menulis. Jadi Pak Su, macam mana kita ataupun seseorang yang mengalami masalah sendi-sendi tangan tu dapat menggunakan peralatan ini untuk membantu mereka menulis? Okey, alat ni digunakan oleh sesiapa yang mengalami masalah untuk menggenggam pen lah. Mungkin dia tak boleh pegang pen macam ni. Jadi dia ni panggil hand clip ataupun clip tangan lah. Okey, dia akan masuk macam ni. Okey. So dia letak dekat celah macam ni. And then dia akan cuba menulis lah. Okey, cuba menulis. Tapi dia perlu praktis lah kan. Perlu praktis. Let's say saya tulis nama Pak Su lah. Okey. Macam kita orang normal dia laju lah kan. Mungkin mereka dia lambat sikit lah. Jadi dia boleh menulis Pak Su macam ni lah. Okey. Alright. Shah Alam, Selangor. Muhammad Izzuan Zulkifli Chan antara insan bertuah yang dapat menggunakan rekaan klip tangan Pak Su. Bapa kepada 2 orang anak ini, seorang pegawai komunikasi korporat bagi sebuah konglomerat tempatan. Dilahirkan dengan fizikal yang sempurna, hidup Izzuan berubah selepas mengalami kemalangan ngeri September lalu ketika dalam perjalanan ke pejabat. Saya mengalami potong kaki kiri secara penuh, hip disarticulation, dan brachial plexus lah, di mana bahu saya ni tangan saya letak patah 2 dan telah mengganggu saraf di tangan saya lah. Jadi menyebabkan bila saya dominan belah kiri, saya kidal, jadi saya pun tak boleh menggunakan tangan kiri saya lah. Assalamualaikum. Pak Abang. Ya, Pak Su. Rizwan eh? Ya. Oh, okey. Ni saya datang dari Taiping ni. Oh, alhamdulillah. Ya. Akhirnya berjumpa juga eh. Okey. Kita masuk dalam dulu kan? Masuk dalam eh. Ha. Hari ini Pak Su mengambil kesempatan waktu terluang untuk melawat Izzuan buat pertama kali. Ia dilakukan bagi mendapatkan maklum balas secara terus daripada pengguna alat bantuan rekaannya. Walaupun diberikan secara percuma atas dana sumbangan orang awam, Pak Su mahu memastikan setiap rekaannya mendatangkan manfaat kepada insan seperti Izzuan. Kita bersyukur. Ada yang lagi, ada yang lagi. Kita bersyukur. Lepas tu kita tengok orang yang lagi baik dari kita. Itu jadi kita inspirasi kita untuk kita lagi jadi lebih baik. Tugas Izzuan memerlukannya menggunakan komputer.
Klip tangan Pak Su digunakan bagi memberi sokongan kepada tangan kirinya yang kini lumpuh. Apabila saya melihat Tok Azwan ni dapat menaik begitu laju ni, saya rasa apa yang saya buat ni tak sia-sia lah. Kan? Jadi diharap apa yang kita nampak sekarang ni dapat membantu insan-insan lain. Bila nampak kan cara dia pegang sesuatu tu, kira hati akak ni rasa macam terlalu gembira lah sebab kita tengok mana yang dia tak boleh ambil, sekarang ni dah boleh kan. Biar keadaan fizikal yang serba kekurangan, Dini mahu meneruskan hidup secara normal seperti kanak-kanak lain. Oleh sebab itu, dia gemar menghabiskan masa bermain bersama kakaknya. Antara aktiviti kesukaannya ialah berbasikal. Biarpun kudung, Dini masih boleh mengayuh dan mengimbangkan diri seperti insan yang lain. Ini atas sokongan dan pertolongan ahli keluarga yang tidak berbelah bahagi dalam memastikan Dini menjalani kehidupan senormal yang mungkin, walaupun ada kalanya dia tidak mampu. Sebelum ni pun memang pergerakan dia kita tengok ada setengah yang dia boleh buat, ada setengah yang dia tak boleh buat. Maksudnya dia perlukan bantuan lah, support daripada ni. Biasa kita kalau kita yang normal ni kita duduk tangan kita senang buat kan. Dini bertuah mendapat keluarga yang sabar dan mahukan yang terbaik untuk dirinya. Kerana itu juga, ibunya menghantar permohonan kepada Pak Su untuk mendapatkan tangan mekanikal untuk Dini. Hasrat keluarga Dini hanya satu. Mereka mahu dia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kanak-kanak seusia dengannya. Kakak, sambut. Dapat. Nah. Pak Su dan Derek sibuk menyiapkan tangan mekanikal bagi Dini. Sebuah tangan mekanikal memerlukan peruntukan hampir RM300 untuk disiapkan. Dana ini semua diperolehi Pak Su melalui laman sesawang atas talian yang membolehkan pengguna internet menderma kepada inisiatif kebajikan pilihan mereka. Selepas dana diperolehi, Pak Su dan Derek lazimnya akan bergegas untuk menyiapkan tangan yang akan diberi secara percuma kepada mereka yang memohon. Dari situ kita alihkan kepada komputer menggunakan software 3D lah. Dan baru kita design tangan dia yang. Tapi kalau ada yang dah sesuai dengan bakal penerima yang dibuat oleh organisasi yang mana saya ada bekerjasama, macam dari Argentina, Mexico, Amerika Syarikat, Jepun. Jadi ada yang mana yang lebih kurang boleh sesuai dengan penerima tu kita akan buatlah. Setiap orang tu dia tak sama kecacatan dia. Kita tak boleh reka satu and then boleh guna untuk semua. Setelah memastikan rekaan dan ukuran yang diperlukan telah diprogram di dalam presien komputer, kini tiba masanya ia diubah menjadi realiti. Ia dilakukan dengan bantuan pencetak 3 dimensi yang harganya mencecah puluhan ribu ringgit sebuah. Pencetak ini menggunakan teknologi terkini dalam membentuk acuan yang diperlukan. Satu tangan mekanikal memerlukan hampir 20 bahagian berbeza saiz dan bentuk, persis sendi tangan sebenar. Untuk satu bahagian kecil, masa yang diambil kadang-kala melebihi setengah hari untuk disiapkan mengikut bentuk yang diperlukan. Biarpun jangka waktu yang lama diperlukan untuk menyiapkan satu tangan, pencetak 3 dimensi menjadi pilihan Pak Su atas faktor kos yang berpatutan. Dia berfungsi menggunakan material yang murah, plastik. Ada yang popular adalah ABS dan PLA lah.
untuk mencetak tangan 3D ni. Selepas bahagian yang mewakili pergelangan tangan siap dicetak, kini tiba masa untuk memasangnya kepada bahagian tapak tangan yang sudah pun terlebih dahulu disiapkan. Penggunaan perisian komputer 3 dimensi membolehkan cetakan bahagian tangan mekanikal dilakukan dengan ukuran yang tepat. Selesai pemasangan, Pak Su melakukan pemeriksaan bagi memastikan tiada kesilapan yang mampu merencat rekaannya ini. Dia mahukan yang terbaik untuk kanak-kanak seperti Dini bagi membolehkan mereka merasai pengalaman mempunyai sepasang tangan buat kali pertama. Hari ini, di Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Skudai Johor, Dini dan keluarga diraikan dalam sebuah majlis khas bagi menyerahkan tangan mekanikal rekaan Pak Su. Ia detik yang sememangnya dinantikan Dini. Tangan mekanikal untuk Dini diwarnakan khas menggabungkan warna biru mewakili negeri Johor dan warna merah jambu kegemaran Dini. Tiada kata yang dapat menggambarkan kegembiraan Dini. Tangan kanan yang dinantikannya kini berada di sisi. Buat permulaan, Dini harus membiasakan diri dengan tangan baharunya ini. Ia bukan satu tugas yang mudah, apatah lagi dia kudung sebelah tangan sejak lahir. Namun kasih seorang ibu melangkaui segalanya. Nur Zaliza berazam berada di sisi Dini, memberi semangat kepada anak bongsunya itu dalam menyelusuri episod baharu dalam kehidupannya. Bila tanya dengan dia apa perasaan adik, adik gembira macam itu kan. Jadi bila kita tengok pergerakan anak kita lebih juga macam anak-anak orang yang normal. Lepas tu bila nampak kan cara dia pegang sesuatu tu, kira hati akak ni rasa macam terlalu gembira lah, sebab kita tengok mana yang dia tak boleh ambil, sekarang dia dah boleh kan. Maksudnya tangan untuk 3D ni adalah sokongan padulah, mana yang dia boleh, yang tak boleh buat, dia boleh buat. Sensasi baharu yang dirasakan Dini, sesuatu yang diidamkannya selama ini. Apatah lagi buat pertama kali, dia dapat menggenggam menggunakan tangan sebelah kanannya. Kegembiraan dirasakannya lebih manis bila keluarga ada di sisi. Keluarga yang tidak pernah putus asa dan percaya terhadap dirinya. Tangan yang memberi diiringi iltizam menolong insan yang merasa rendah diri. Dibantu teknologi terkini, teknologi yang dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat. Masyarakat yang menerima dengan tangan terbuka demi menjalani hidup seperti biasa. Satu daripadanya kita untuk mengangkut buah dalam kebun, tanah yang becak apa semua, kita boleh angkut, boleh bawa keluar. Batu Pahat, Johor, daerah yang terkenal dengan ladang kelapa sawit yang luas. Gerabak hasil inovasi anak tempatan ini menjadi pilihan ramai peladang di sini. Ringan namun kuat, kudrat 4 roda yang menggunakan enjin motosikal Vespa lama ini mampu membawa muatan hampir 3 tan. Kampung Parit Bugis, Johor. Setiap pagi, bunyi enjin lori mini ini atau gerabak memecah kesunyian ladang.
Zainuddin Abdullah, peladang kelapa sawit yang setia membawa gerabaknya bersama untuk mengangkut keluar tandang kelapa sawit yang sudah masak. Ia menjadi kenderaan pilihan utama berbanding lori kerana tanah gambut yang lembut di sini memerlukan kenderaan yang lebih ringan. Satu daripadanya kita untuk mengangkut buah dalam kebun, tanah yang becak apa semua, kita boleh angkut, boleh bawa keluar. Kalau kita menggunakan luri, dia mudah tenggelam. Dia tak sama dengan enjin gerabak. Pasal dia luri, dia punya pacuan terlalu laju. Dia mudah terkucil. Kalau gerabak, dia tak ada. Dia jalan dia pelan. Gerabaknya hanya digunakan untuk perjalanan pendek di antara ladang ke tempat pengumpulan hasil. Jika dia bekerja di ladang yang lebih jauh, tandan akan dihantar ke tepi jalan utama untuk lori yang lebih besar mengangkatnya. Zainuddin perlu membuat 3 hingga 4 perjalanan ulang alik untuk menjual hasilnya berbanding dengan lori yang lebih besar. Satu gerabak ni boleh angkat berapa berat ni? Biasanya kalau setinggi macam ni, 1,5 tan. Tapi kalau paras macam ni lebih kurang dah 800 kilo, 900 kilo. Hampir semua gerabak di kampung ini adalah hasil tangan mekanik Muhammad Hafizi Haji Isnin atau lebih dikenali sebagai Wiwit. Selama 20 tahun, dia membina gerabak dengan rekaannya sendiri. Dia menggunakan bahagian daripada enjin motosikal lama dan bahagian kereta terpakai. Ini nama dia gerabak. Okey. Gerabak Vespa. Kenapa gerabak Vespa? Sebab dia menggunakan enjin Vespa. Okey. Jadi apa cara nak hidupkan dia ni? Cara nak hidupkan dia macam ni. Berbanding dengan lori atau kereta, bahagian mekanikal gerabak Wiwit amat ringkas. Tiada bumbung ataupun brek tangan digunakan. Steering dan gear yang digunakan pula adalah daripada kereta terpakai. Setiap bulan dia akan membina 2 hingga 3 gerabak dan dijual di antara RM7,500 hingga RM23,000. Macam tu je dia matikan. Ya. Tak ada pakai butang Boleh juga kalau nak gunakan butang. Tapi lebih mudah guna ni. Enjin motosikal Vespa lama menjadi pilihan kerana rekaannya yang ringkas dan mudah dibaiki. Enjin kereta lama juga boleh digunakan jika ada permintaan daripada pelanggan. Cabaran utamanya, kalau dulu kita nak cari bahan. Cari bahan agak susah. Tapi sekarang agak mudah sikit lah. Sebab kita dah ramai kenalan, mudah sikit lah cari bahan. Tidak banyak bahagian yang perlu dicari. Bahan utama dia, enjin. Pertama, enjin. Kemudian tu, yang keduanya, spare part. Speed gear, axle, steering box. Bila dah cukup tu, bolehlah cari besi untuk kita buat. Wiwit tiada latihan formal dalam mekanikal kenderaan dan dia pernah bekerja sebagai pembantu mekanik di bengkel. Setiap rekaan dan modifikasi gerabaknya adalah hasil kajiannya sendiri. Kalau ikutkan macam rasa tak percaya juga. Oleh kerana ada minat kat situ, kita cuba dan belajar daripada kesilapan yang lepas, dapatlah buat. Yang pertama kena ada kesabaran lah. Kedua ada kesungguhan. Dan yang ketiga tu, sifat ingin tahu tu mesti nak kena ada kepada siapa yang ingin menceburi dalam bidang pembuatan gerabak ni. Selain daripada kelapa sawit, nenas juga menjadi tanaman popular di kampung parit Bugis. Muhammad Nasri Sukaini lebih suka menggunakan gerabak untuk mengangkat nenasnya ke tempat pengumpulan hasil. Namun laluan ladang yang sempit memaksanya untuk menggunakan troli motosikal yang lebih kecil. Setiap nenas akan dijual pada harga RM1.80 kepada pemborong. Nak masuk kebun pun cepat, kita nak boleh bawa terus ke tempat pengumpulan hasil. Okey, kalau macam kita potong 200 biji, kita pakai yang ni je lah. Kalau lagi banyak kita nak potong macam 1000 lebih ke, kita kena pakai gerabak tu cepat sikit kerja kita.
Menunggang motosikal dengan troli kecil ini memerlukan kemahiran supaya beban yang ditarik tidak tergolek ketika perjalanan. Nasri pernah terjatuh beberapa kali akibat membawa motosikal terlalu laju. Kenderaan ini hanya sesuai digunakan di jalan-jalan kecil atau di kebun. Kalau jalan kampung okey, kalau jalan selain daripada jalan kampung tak digalakkan lah. Bila benda ni tak stabil, kita bawa terlebih laju sikit, kita jatuh lah. Dia punya gerabak ni bergoncang kan. Jadi kita pun jatuh. Gerabak yang rosak ketika bekerja di ladang adalah perkara biasa dan lazimnya peladang akan memanggil Wiwit untuk datang membaikinya. Dah. Semua okey ni. Pemain Wiwit datang. Sekejap lagi. Tu pun dah sampai dah tu. Pemain pun baru sampai. Aduh. Kenapa gerabaknya? Entah, tak tahu pelak ke apa ke membobok hidupnya. Okey. Tengok sana, pelak ke apa ke yang Boleh. Kita cuba tuan-tuan. Nak buka boleh ni? Tak payah. tak payah. Okey. Biasanya yang rosak satu daripadanya enjin lah. Tapi enjin pun cuma melibatkan contact point, plug, biasanya tu sajalah. Keduanya biasanya axle belakang. Axle belakang biasanya kalau kita tak jaga dia selalu mudah patah. Kita tukar yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Jika gerabak yang rosak tidak dapat dibaiki di ladang, Wiwit akan menundanya ke bengkel menggunakan kren tunda khas yang direkanya sendiri. Gerabak tunda ini juga menggunakan enjin Vespa lama dan mempunyai sebuah kren untuk menarik gerabak yang rosak. Kita boleh tarik kurang lebih 2,5 tan macam tu kita boleh tarik. 2 tan tengah? Ya. Gerabak yang berisik pun kita boleh tarik sekali. Rekaan tempat duduknya berbeza sedikit daripada gerabak lain yang menggunakan bangku kayu. Sebenarnya kenapa kita gunakan kursi plastik? Pertama, bila kena hujan, dia tak basah. Keduanya, harganya agak murah berbanding dengan kursi yang lain lah. Sebenarnya nak dikirakan selesa tu memang kurang selesa lah. Tapi cukuplah untuk kita duduk untuk gerakkan gerabak ni. Apabila musim hujan, khidmat kren tunda ini juga digunakan untuk membantu gerabak yang tersangkut. Musim hujan, tanah dia agak basah, becak. Biasa gerabak akan sangkut. Bila sangkut, perlu bantuan kita akan datang. Tarik. Selama 20 tahun menggunakan gerabak ciptaan Wiwit, Zainuddin dapat melihat evolusi reka bentuk gerabaknya. Ada juga gerabak yang menggunakan pacuan 4 roda untuk memudahkan pergerakan di ladang yang berlumpur. Selain daripada itu, beberapa ciri juga ditambah kepada reka bentuk gerabak sekarang untuk keselesaan semasa memandu. Yang baru ni dia ada gunakan spring. Apa kegunaan spring ni? Spring tu kalau macam dulu, kalau yang lama tu kita naik memang kurang selesa lah perjalanan untuk atas jalan raya. Dia bergegar kuat apa semua kan. Tapi kalau ada spring ni dia kurang sikit. Jadi kita naik pun selesa, dalam kebun pun kita tak memantul-memantul. Kampung Parit Bugis menjadi tarikan pelancong dengan suasana kampungnya yang nyaman. Pelancong dari seluruh negara datang untuk menikmati hidup kampung.
Antara tarikan pelancongan di sini ialah gerabak wiwit. Duduk bersila di belakang gerabak dan menikmati udara segar semasa perjalanan adalah pengalaman baharu untuk mereka. Pelancong akan dibawa melawat ladang-ladang untuk melihat pelbagai tanaman. Ciptaan wiwit selalu mendapat persoalan daripada pelancong asing. Ada juga yang datang melawat bengkelnya untuk belajar kaedah pembuatan gerabak. Walaupun dia tiada latihan formal dalam bidang kejuruteraan mekanikal, pelancong dari seluruh dunia kagum dengan kemahirannya membuat kenderaan sendiri. Pertama sekali daripada Jerman ada pernah datang. Kedua China, daripada Indonesia. Kita rasa bangga. Kita rasa bangga bermakna orang tempatan pun boleh buat apa yang negara luar boleh buat. Kreativiti dan azam untuk mencuba sesuatu yang baharu membuahkan hasil. Hampir setiap rumah di sini ada sebuah gerabak ciptaannya. Inisiatif untuk membantu rakan sekampungnya di ladang secara tidak langsung menjadikan gerabak wiwit jenama terkenal dari Kampung Parit Bugis Johor yang sangat dibanggakan. Unik dan menarik. Seni permainan buih kini berada pada tahapnya yang tersendiri. Muhammad Faris atau lebih dikenali sebagai Kapten Buih Bosa kini membuka lembaran baharu dalam seni permainan buih. Bubble ni bagi saya dia sangat istimewa sebab kita apa lagi yang dalam dunia ni yang benda yang betul-betul bulat, sfera, perfect, sempurna kan, boleh terbang dan berwarna-warni, tak ada. Cuma bubble aja. Hari ini Faris ada misi yang ingin dilakukan, menghiburkan orang sekelilingnya melalui kepakaran yang dimiliki. Kali ini, lokasinya di Wang Semaju. Biasanya Faris menerima tempahan untuk acara atau majlis setiap minggu, terutamanya di hujung minggu. Faris bukan penghibur buih biasa, tapi kepakarannya lebih daripada itu. Hari ini cintanya terhadap buih dikongsikan dengan anak-anak kecil Syria dari sekolah Jasmine Asham yang pernah tinggal di dalam keadaan bergolak sewaktu peperangan. Bubble ni dia sangat cantik tapi dia punya lifespan dia sangat pendek kan. Benda yang cantik kita sentuh pun hilang. Jadi saya rasa macam keseronokan tu walaupun instan, walaupun cepat tapi saya susah nak terangkan, tapi kalau kita main bubble kita tahu gitu. Kita tahu perasaan tu. And then bila kita main orang dari jauh tu, bubble, bendon kan. Hasrul Sazali telah setahun menguruskan sekolah Jasmine Asham. Aktiviti yang sangat menarik di mana kita dapat tengok macam mana pelajar-pelajar kita enjoy dengan aktiviti yang dilakukan pada hari ini. Bagi Faris, ini antara sumbangan kecilnya untuk berbakti kepada anak-anak mangsa perang ini. Keadaan agak tak terkawal sebab semua orang happy. Tapi apa yang penting semua happy. Kan? Minat Faris terhadap penghasilan buih ini telah bermula sejak 3 tahun lalu. Lepasan siswazah dari UiTM Shah Alam ini berusia 30 tahun telah meninggalkan kerjaya asalnya dalam bidang perniagaan demi untuk menumpukan cintanya terhadap buih. Dan hari ini, ia adalah kerjaya tetap Faris. Faris banyak melakukan kajian dan penyelidikan mengenai bahan-bahan yang sesuai untuk menghasilkan buih yang luar biasa sehinggakan dia berjaya memiliki beberapa formula tersendiri. Bahan-bahan seperti polimer dan pengawal pH
turut diperlukan selain air sebagai bahan utama. Faris perlu memastikan setiap bancuhan dilakukan dengan teliti mengikut sukatan yang betul bagi mengelakkan sebarang kerosakan berlaku pada buih. Bancuhan sabun disesuaikan dengan keadaan cuaca, keadaan sekeliling dan jenis buih yang akan dihasilkan. Objektifnya, dia menghasilkan buih berkualiti, besar dan tahan lama. Satu hari nanti saya boleh, macam mana nak terangkan, saya minat dengan falsafah juga. Jadi saya nak cuba gabungkan bubble ni dengan falsafah. Sebab daripada bubble tu kita boleh buat macam-macam sculpture, kita boleh bentuk dia, sambung sana sini, masukkan gas, asap ke gas berapi, dan daripada situ kita menceritakan, kita membandingkan dengan kehidupan manusia. Eksperimen sentiasa dilakukan bagi mendapatkan hasil yang terbaik. Lebuh Raya Karak bersebelahan hutan Lipur Lentang adalah kawasan kegemaran Faris melakukan eksperimentasinya. Keadaan udara yang sejuk dikelilingi hutan selain lapang menjadikan kawasan ini cukup sesuai sebagai lokasi menghasilkan buih gergasi yang saiznya mampu mencecah sebesar baskola. Bubble ni komposisinya boleh kata lebih 90% air. Jadi bila bubble ni menyejat, dia punya dinding bubble tu, bubble film tu makin lama makin kecil, makin nipis. Yang peliknya bubble ni, kadang kita main, kita dah bancu elok-elok kan, kita main kat sini tak jadi. Tapi bila kita jalan 10 langkah kat sana jadi pula. So tu actually keadaan udara dekat belah sini mungkin ada kotor sikit, udara berminyak ke, ada asap kereta ke. Menghasilkan buih gergasi merupakan satu latihan dan eksperimen yang memberikan satu kepuasan buat diri Faris untuk mencapai impiannya. Satu hari nanti saya nak buat Malaysia Book of Records lah untuk saiz bubble yang paling besar di Malaysia. Jam 9 pagi. Hari ini Faris akan membuat persembahan di sebuah taman tema tempatan. Karakter Faris dan kemahirannya menghasilkan buih mencuri perhatian pengunjung, terutamanya kanak-kanak. Ini tapak ni memang dia panggil bubble fill. Sebab kalau SpongeBob pun terkenal sebab dia suka main bubble. Kalau you tengok SpongeBob, dia dalam kartun dia ada sekali dia buat bubble tu bentuk macam-macam, bentuk kapal apa semua. Jadi sambil Lugun dia panggil saya untuk buat bubble dekat sini. Berkemampuan menghasilkan buih pelbagai bentuk dan rupa telah membuatkan Faris sentiasa dikejar penganjur majlis untuk tempahan persembahan. Kids love it. In fact, not kids only love it. Kids and the mommy and daddy also love it. They are all chasing after the bubbles, running around, having a good time. Kini Faris mampu menarik nafas lega apabila seni buih semakin dihargai masyarakat. Saya selalu naik bukit, gunung. Kinabalu saya dah naik dengan bubble 3 kali lah. Sebelum tu saya dah naik 2 kali, saya 3 kali. Lepas tu saya pergi ke China, saya naik gunung Huashan. Saya naik ada 5 puncak dekat sana. Ke 5 puncak pun saya main bubble. Pernah cedera ketika mendaki Gunung Kinabalu, Faris tidak pernah serik untuk memenuhi impiannya menaluki setiap puncak gunung bersama buih. Tidak mahu berada di zon selesa dengan apa yang dicapainya, Faris sentiasa memastikan terdapat teknik baharu yang boleh dilakukan dan dipelajari. Semangat dan jiwa seni Faris ini sentiasa mendapat sokongan keluarga, terutama abangnya. Adik saya ni dia minat dia ni macam agak pelik lah. Masa saya ingat tu kita orang pergi pantai Port Dickson, dia start keluarkan dia punya peralatan dia. Dia start main buih sabun tu. Keliling tu penuh orang.
orang berkumpul. Jam 2 petang. Hari ini Kapten Buih berkunjung ke salah sebuah sekolah untuk menghiburkan anak-anak di sini. Menjadi pelarian perang bukanlah sesuatu yang mudah bagi anak-anak ini. Kehadiran Faris bersama Buih ternyata telah membawa perasaan teruja dan kegembiraan kepada mereka. Tak kiralah usia kecil ke, besar ke, orang tua ke, orang sakit ke, bila nampak bubble, dia rasa happy kan. Tidak hanya sekadar membuat persembahan, Faris turut menceriakan lagi suasana dengan mengajak anak-anak Syria ini untuk bersama-sama menyertai di dalam persembahannya. Saya setiap masa pun saya mencari idea baru, cari ilham daripada bubble juga. Kemahiran bermain buih dengan teknik yang tepat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Usaha Faris selama 3 tahun tidak akan dibiarkan begitu sahaja untuk mencapai impian menjadi penghibur masyarakat melalui seni buih.